Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran di channel Cikgu Izian. Hari ini kita sambung fizik tingkatan 5 bab 5 elektronik 5.1 elektron. Okey, standard pembelajaran yang pertama, anda boleh menerangkan pancaran temayon dan sinar katod. Yang kedua, anda boleh menerangkan kesan sinar katod di bawah pengaruh medan elektrik dan medan magnet. Yang ketiga, anda boleh menentukan halaju elektron dalam tiub sinar katod. Okey, ini adalah tiub vacuum tiub vacuum yang digunakan dalam osiloskop sinar katod. Okey, apa tu osiloskop sinar katod, iaitu OSK. Kita dah belajar waktu di tingkatan 3, iaitu alatnya untuk kita nak menentukan graf arus terus dan arus ulang-alik. Okey, selain daripada OSK, televisyen juga menggunakan tiub vacuum. Okay, contoh ini televisyen dulu televisyen dulu menggunakan tiub vacuum. Perbezaan dia dengan televisyen sekarang, televisyen dulu lebih tebal, dia berat, berbanding dengan televisyen sekarang, iaitu menggunakan TV plasma ataupun TV LCD. Sama juga dengan komputer. Komputer dulu lebih besar dan berat berbanding dengan komputer sekarang. Kerana pada waktu dulu, di sini cikgu tunjukkan generation of computer. Dulu menggunakan vacuum tubes. Kemudian kita tukar kepada second generation menggunakan transistor, integrated circuit, very large scale integration dan akhir sekali ultra large scale integration. So semakin lama semakin nipis kita punya TV, televisyen dan komputer. Apa kaitan dengan tajuk hari ini? Hari ini kita nak belajar tentang struktur tiub vacuum. Anda perlu tahu apa yang ada di dalam tiub vacuum. Yang pertama, kita start pada sebelah kiri. Sebelah kiri, kotak sebelah kiri tu adalah bekalan kuasa voltan rendah. Bekalan kuasa voltan rendah disambung dengan filamen tungsten di sini. Filamen tungsten dan sambung semula lengkap ke terminal negatif bekalan kuasa. Jadi kat sini adalah satu litar yang lengkap. Kemudian dalam tiub vacuum ni ada satu yang bulat besar ni. Ini adalah tiub kaca. Dalam tiub kaca pula ada plat logam, 2 plat logam kat sini. Plat logam yang sebelah kiri yang dekat dengan filamen tungsten tu adalah katod. Kemudian plat logam yang sebelah kanan ni adalah anode. Kemudian anode ni, katod dan anode ni berada dalam tiub kaca yang keadaannya adalah vacuum, di mana tiada apa-apa medium di dalam tiub kaca. Kemudian kita perhatikan anode ni sambung dengan miliammeter. Kemudian miliammeter sambung kepada satu terminal kat sini, iaitu bekalan kuasa VLT. VLT di sini adalah voltan lampau tinggi. Terminal negatif VLT ni bersambung kepada katod. Di antara katod dan anode ni akan terhasilnya alur elektron. Bagaimana terhasilnya alur elektron akan cikgu terangkan sebentar lagi. Seterusnya adalah pancaran temayon dan sinar katod. Kita tengok kepada bekalan kuasa 6 volt kat sini. Cikgu letak satu suis. Contoh cikgu letak satu suis kat bekalan kuasa 6 volt. Kita perhatikan bila cikgu tutup suis bekalan kuasa voltan rendah tu, cikgu hidupkan, iaitu cikgu tutuplah dia kan. Dihidup. So filamen tungsten tu ada arus elektrik yang mengalir. Macam mentol juga, dia akan mengeluarkan cahaya dan jadi panas. Bila filamen tungsten ni menjadi panas, dia akan memanaskan plat logam, iaitu katod sebelah tu. Seperti inilah. Bila arus elektrik mengalir, dia jadi panas filamen tungsten ni seperti ini. Kemudian katod ni akan menyebabkan ada elektron yang terpancar keluar daripada plat logam katod ni.
Okey, itulah dinamakan pemancaran termayon. Di sini bermaksud pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam iaitu katod yang dipanaskan. Contoh dekat sini yang warna merah ni, heat applied daripada filamen tungsten. Bila ada arus mengalir jadi panas, ia akan memanaskan. Yang kotak warna biru tu adalah katod. Okey, katod tu dalam dia ada elektron. Okey, bila dia dah jadi panas, elektron tu boleh terpancar keluar. Okay, itulah dinamakan pemancaran termayon. Okey, seterusnya. Okay, kita baru dah ada pemancaran termayon kat sini. Okey, sekarang ni kita tengok katod kan dia sambung dengan bekalan kuasa VLT. Okey, dan juga sambung kepada milimeter dan anod. Okey, apa berlaku bila cikgu on switch bekalan kuasa VLT? Switch bekalan kuasa VLT dihidupkan. Bila switch bekalan kuasa VLT dihidupkan, elektron tu akan tertarik ke anod. Elektron yang terpancar di katod akan tertarik ke anod pada kelajuan yang tinggi. Kerana elektron kan bercas negatif, dia akan tertarik ke anod. So, bila ini dinamakan sebagai alur elektron. Alur elektron ialah sinar katod ialah alur elektron yang mengalir pada kelajuan tinggi. Jadi bila ada elektron yang mengalir antara katod dengan anod, litar ni menjadi lengkap. Litar kedua kat sini, litar bekalan kuasa VLT ni akan menjadi lengkap dan milimeter akan menunjukkan bacaan. Okey. So, maksudnya kat sini bila kita on bekalan kuasa ni, barulah elektron yang tadi tu yang dah terpancar daripada katod tu dapat tertarik ke anod. Kalau kita tak on bekalan kuasa VLT ni, elektronnya kekal kat situ. Berbeza macam kita, sebab kita tengok antara katod dengan anod ni tiada apa-apa medium. Kita tak ada sambung pun dengan konduktor ke, dan dalam ni adalah vacuum, tiada apa-apa. Vacuum tu adalah penebat elektrik, maksudnya dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Jadi elektron kat sini hanya boleh bergerak bila anod ni disambung dengan bekalan kuasa VLT, barulah dia boleh tertarik ke anod dan litar lengkap menghasilkan arus lah, menunjukkan milimeter, menunjukkan ada arus yang mengalir di situ. Okey, so ini adalah sinar katod, iaitu alur elektron yang berkelajuan tinggi. Kenapa dia berkelajuan tinggi? Kerana dia tidak berlanggar dengan apa-apa medium dalam vacuum tu. Tak ada berlanggar dengan molekul udara. Jadi dia berkelajuan sangat tinggi, dan bila terpancar di skrin ni dekat tiup kaca tu akan menghasilkan cahaya warna hijau. Okey. Seterusnya, apakah yang berlaku pada milimeter jika terminal VLT disongsangkan? Kalau kita tukar terminal kat sini, macam tadi kan terminal negatif sambung ke katod, terminal positif sambung ke anod. Kalau cikgu tukar terminal VLT tu, positif sambung ke katod, negatif sambung ke anod, adakah milimeter ni terpesong? Artinya menunjukkan ada bacaan tak? Jawapannya adalah tiada bacaan kerana litar tidak lengkap, di mana positif, terminal positif ni tidak boleh bersambung dengan katod sebab katod adalah cas negatif. Anod cas positif, dia mesti positif sambung ke positif, negatif sambung ke negatif. Okey, seterusnya adalah ciri sinar katod. Ciri yang pertama, sinar katod bercas negatif. Kenapa dia negatif? Sebab dia terdiri pada elektron. Elektron bercas negatif. Yang kedua, sinar katod bergerak lurus seperti cahaya. Yang ketiga, mempunyai momentum dan tenaga kinetik. Sebab dia bergerak dengan sangat laju, so dia ada momentum dan tenaga kinetik. Dan yang keempat, boleh dipesongkan oleh medan elektrik dan medan magnet. Ini akan cikgu tunjukkan kejap lagi. Kita nak tahu kesan medan elektrik. Jadi kita kena gunakan tiup pemesongan. Contoh, tiup vacuum ni, tadi ada
bekalan kuasa kat sini ada Swiss S1, ada Swiss S2. Dan lagi satu kat sini ada sebelah kanan ni ada Swiss S3. Swiss S3 ni sambung dengan plat pemesongan. Okay, plat pemesongan kat sini untuk tentukanlah sinar katod tu dapat dipesongkan atau tidak. Okay, jadi Swiss bekalan kuasa S1 dan S2 dihidupkan. Cikgu on Swiss S1. Dia on Swiss S1, filament tungsten panas. On Swiss S2, terhasil sinar katod. Okay, tapi kat sini cikgu tak on Swiss S3. Okay, maksudnya plat pemesongan tu tiada cas. Okay, jadi sinar katod yang mengalir adalah bergerak lurus sama seperti cahaya. Okey. Next, apabila Swiss bekalan S1, S2 dan S3. S3 yang sebelah sini dihidupkan. Bila cikgu on Swiss S1, S2 dan S3, wujudnya cas di plat pemesongan kat sini. Ada cas positif dan ada cas negatif. Macam mana nak tahu sini positif, yang bawah negatif? Kita tengok kepada terminal bekalan kuasa VLT. Okay, bekalan kuasa kalau positif, plat pemesongan atas tu positif lah. Yang negatif sambung dengan plat pemesongan yang bawah tu negatif. Okay, jadi bila sinar katod yang mengalir, dia akan terpesong di plat positif kerana sinar katod ni bercas negatif. So dia akan terpesong ke plat positif. Okey, yang kedua, kita nak tahu tentang kesan medan magnet menggunakan tiub palang maltis. Okay, kalau tadi pasangan tiub pemesongan, sekarang ni adalah palang maltis. Palang maltis tu ibarat satu objek legap kat tengah ni. Okay, apa berlaku jika Swiss bekalan S1 dihidupkan? Okay, S1 cikgu hidupkan, so filament tungsten ni akan panas, dia akan jadi macam mentol lah. Okay, jadi terhasillah bayang-bayang. Okey, macam mana boleh terhasil bayang-bayang ni? Macam kita berdiri dekat bawah cahaya matahari dan kita nampak bayang-bayang kita dekat jalan raya kan? Maksudnya kita tu adalah objek legap. Okey, palang maltis ni ibarat objek legap, adalah sejenis objek legap yang menghalang cahaya menembusinya dan menyebabkan terhasillah bayang-bayang dekat skrin. Bila cikgu on Swiss S1 dan S2, on Swiss 1 S2, maksudnya ada cahaya dan juga ada sinar katod. Okay, jadi terhasillah cahaya hijau dekat skrin macam ni. Okay, cahaya hijau ni adalah dari sinar katod seperti di sinilah. Okay, jadi palang maltis menghalang sinar katod dan menghasilkan kesan berpendaflor. Kesan pendaflor ni bermaksud apabila tenaga kinetik sinar katod yang terhasil tadi hentam skrin pendaflor, akan berubah menjadi tenaga cahaya, iaitu yang warna hijau tu dan juga haba. Okey, di sinilah macam ni. Ada bayang-bayang dan warna hijau, maksudnya dua-dua ada cahaya dan sinar katod. Okey. So macam mana kita nak tahu kesan medan magnetnya? Okay, kita kenalah letak magnet dekat-dekat dengan sinar katod ni. Okay, contoh kat sini cikgu letak mata cikgu betul-betul memerhatikan dekat tengah ni, dekat depan. Okay, dan cikgu dekatkan satu batang bar, magnet bar kat sini untuk nak tengok dia terpesong atau tidak. Okay, sinar katod dapat dipesongkan menggunakan magnet. Macam mana kita nak tahu? Okay, contoh mata cikgu dekat tengah ni, mata cikgu akan nampak paparan macam ni lah. Ini patutnya bentuk maltis lah, bukan T. Okay, dan tepinya warna hijau. Okay, kita nak tahu dia terpesong ke tak, dia akan bergerak atas bawah atau kiri kanan. Okay, macam mana nak tahu kesan medan magnet? Okay, contoh ini mata cikgu yang nampak di palang maltis. Cikgu letakkan magnet bar di sini. Okay, arah pemesongan sinar katod kita boleh tentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okay, masih ingat petua tangan kiri Fleming, iaitu ibu jari menunjukkan arah
jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, jari tengah ni menunjukkan arah arus elektrik. Okey, contohnya di sini okey, tengok tangan cikgu. Okay, jari cikgu menunjukkan jari telunjuk ni menunjukkan arah arah medan magnet selatan. Kalau kat sini utara, sini adalah selatan. So yang jari tengah ni, tak nampak jari tengah cikgu tu arah arus masuk. Arah arus adalah masuk ke dalam kerana elektron ke arah kita. Arah arus mestilah bertentangan. So dia arahnya arah masuk. Okey, kemudian jadi kita punya ibu jari arah pemesongan tu adalah ke bawah. Okey, arah medan selatan ke arah ini medan magnet. Okey, so hasilnya akan kita perhatikan bayang-bayang tu bergerak ke bawah. Okey, menunjukkan wujudnya kesan medan magnet pada sinar katod. Okey, arahnya kita tentukan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, kalau cikgu letak magnet kat sini pula terminus kutub selatan. Okey, bila kutub selatan di situ, okey, inilah macam ni. Arah arus jari tengah kita mesti sentiasa masuk ke dalam sebab dia bertentangan dengan arah sinar katod. Okey, jari telunjuk cikgu menunjukkan arah selatan. Okey, disebabkan ni selatan so dia masuklah. Okey, kalau kita tengok kat sini kan ni ke arah selatan lah kita punya jari telunjuk. Okey, kemudian bila kita lengkapkan 90 darjah ni, tangan kita 90 darjah ni 90 darjah, arah pemesongannya adalah ke atas. So di sini dia akan gerak ke atas. Okey, seterusnya kalau magnet bar ni kita letak macam ni pula. Okey, bertentukan. Okey, yang ini kita punya jari telunjuk sentiasa pada arah yang sama iaitu masuk. Okey, kemudian kita punya medan magnet kita ke arah atas lah. Ke arah atas macam ni. Sebab ni selatan kan. Selatan kan masuk. Okey, dan kita punya arah pemesongan ke kanan. Okey. Kalau yang ini tukar, so macam ni juga sama, cuma arah medan magnet je bertukar kan. So jadi dia bergerak ke kiri. Okey, so kena biasakanlah jari-jari anda tu biasakan jari-jari anda, pastikan dia 90 darjah antara satu sama lain contohnya jari telunjuk 90 darjah dengan jari ibu jari telunjuk juga mesti 90 darjah dengan jari tengah. Okey, next adalah hal laju elektron dalam sinar katod. Okey, tadi cikgu cakap sinar katod adalah alur elektron yang mengalir dalam kelajuan yang tinggi. Kenapa dia kelajuan yang tinggi? Kerana dia tidak berlanggar dengan molekul udara dalam tiub vacuum tu. Okey, jadi perubahan tenaga yang terhasil yang berlaku di sinar katod adalah tenaga keupayaan elektrik kepada tenaga kinetik maksimum. Okey, tenaga keupayaan elektrik adalah formulanya adalah EV. E di sini adalah elektron. Logam katod tadi kan dia terpancar elektron. Okey, V kat sini ni bila elektron tu terpancar bila kita on switch VLT. So ini adalah voltan VLT. Okey, kemudian tenaga kinetik formula dia memang kita dah belajar dulu, setengah MV kuasa 2, iaitu E adalah cas 1 elektron. Okey, nilainya tetap 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. P adalah beza keupayaan antara katod dan anod pada bekalan kuasa VLT. Okey, kemudian M adalah jisim elektron 9.11 darab 10 kuasa negatif 31 kg dan V maksimum adalah hal laju maksimum elektron. Okey, seterusnya kita kepada contoh soalan.
Rajah menunjukkan alur elektron dari katod yang dipecut ke arah anod dalam ruang vacuum. Beza keupayaan merentasi katod dengan anod ialah 550 volt. Jisim elektron diberi adalah 9.11 darab 10 kuasa negatif 11 kg. Okey, ini nilainya tetap. Dan ini pun sama, nilai cas pun tetap 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. Soalannya, berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron? Okay, tenaga keupayaan elektrik. Okay, kita guna formula EV. So, EV sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 19. Yang ini E darab dengan 550 volt kat sini. Beza keupayaan antara katod dan anod. Di sini kat gambar tu ada tulis 150 volt dan akan dapat 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Berapakah tenaga kinetik yang diperoleh elektron apabila tiba di anod? Okey, tenaga kinetik yang diperoleh daripada ni adalah tadi cikgu dah cakap, daripada prinsip keabadian tenaga, tenaga tidak akan hilang, dia akan berubah. Jadi, tenaga kinetik yang diperoleh elektron adalah sama dengan tenaga keupayaan elektrik elektron. Bermaksud, nilai tenaga kinetik juga adalah 8.8 darab 10 kuasa negatif 17 joule. Seterusnya, berapakah laju maksimum elektron ketika sampai di anod? Okey, kita guna formula EV sama dengan setengah MV kuasa 2. V maksimum kat sini lah kita nak cari. Okey, so V maksimum kita pindahkan dia, hilangkan kuasa 2 adalah setkan dia 2 EV per M. So okey, soalan S ni terjauh pula. So jawapan dia adalah 1.39 darab 10 kuasa 7 maaf bukan 107, adalah 10 kuasa 7 M per S ataupun MS negatif 1. Okey, ini adalah contoh soalan SPM tahun 2016. Okay, Rajah menunjukkan keratan rentas tiub palang maltis yang digunakan untuk mengkaji sifat sinar katod. Sinar katod dihasilkan apabila elektron terpancar dari katod yang dipanaskan. Namakan proses pemancaran elektron yang dipanaskan. Jawapannya adalah pancaran termayon. Okay, seterusnya, Rajah menunjukkan satu bayang dan kawasan cahaya hijau dilihat di atas skrin. Okay, contoh macam ni. Okay, beri satu sebab mengapa bayang terbentuk di atas skrin. Kenapa ada bayang-bayang? Macam cikgu cakap tadi, kerana cahaya ataupun elektron dihalang oleh palang maltis. Itu palang maltis itu sebagai objek legap lah. Okey, kenapa ada kawasan yang hijau di atas skrin? Okey, disebabkan kesan Pendaflor, iaitu tenaga kinetik sinar katod tu berubah kepada tenaga cahaya dan juga haba. Seterusnya, tenaga keupayaan elektrik 4.8 darab 10 kuasa negatif 16 joule yang diterima oleh satu elektron ditukarkan kepada tenaga kinetik untuk elektron tersebut dalam tiub palang maltis. Hitung laju elektron tersebut. Jisim diberi 9.0 darab 10 kuasa negatif 31 kg. Jadi kita gunakan persamaan tenaga keupayaan elektrik sama dengan tenaga kinetik. So, tenaga keupayaan elektrik kita dah ada, dia dah beri 4.8 darab 10 kuasa negatif 16 joule. Tenaga kinetik formulanya adalah setengah MV kuasa 2. So, kita masukkan nilai tenaga keupayaan elektrik 4.8 darab 10 kuasa negatif 16 sama dengan 1/2 M. Sini diberi 9.0 darab 10 kuasa negatif 31. So, darab dengan V kuasa 2. Okey, dan kalau kita selesaikan akan dapat 3.27 darab 10 kuasa 7 meter per saat. Okey, soalan seterusnya, soalan D. Rajah 4.3 menunjukkan dua batang magnet dengan kutub berlawanan diletakkan di sisi tiub menyebabkan bayang itu terpesong. Okey, kat sini dia letak dua magnet Okay, dia letak dua magnet. Jadi kat sini diperhatikan ada sini kutub utara, yang sebelah depan ni adalah kutub selatan. Okey, soalannya, Rajah 4.4 menunjukkan pandangan hadapan skrin yang dilihat oleh pemerhati. Pada Rajah 4.4, lukis anak panah untuk menunjukkan arah pesongan bayang tersebut. Kita gunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, so jari cikgu kat sini, jari telunjuk
sini utara, sini mesti tunjuk arah selatan. Okey, kemudian arah arus ni tak nampak kat tangan cikgu. Arah arus ke arah kiri lah, ke arah kiri kan. Okey, jadi arah kalau ini tak apa-apa ni, tak apa-apa tegak kat sini. Kalau tengok kita punya ibu jari adalah ke arah bawah. Jadi anak panahnya ke bawah lah. Okey. Okay, nyatakan petua fizik yang digunakan untuk menentukan arah bayang tersebut. Jawapannya adalah petua tangan kiri Fleming. Okey, so soalan objektif senang sikit ni. Apakah maksud sinar katod? Okey, jawapannya adalah, kalau yang A, pemancaran elektron bebas dari permukaan logam katod yang dipanaskan, ini adalah pemancaran termayon, pancaran termayon. Yang B, alur elektron yang berkelajuan tinggi. Jawapannya adalah B. Kerana yang C adalah definisi untuk arus. Yang kedua, apakah fungsi komponen skrin berpendah floor? Ini cikgu tak terangkan dalam penerangan tadi. Kita tengok dulu satu-satu. Jawapan dia adalah D, iaitu menghasilkan tumpuk cahaya apabila alur elektron yang berhalaju tinggi menghentam skrin berpendah floor. Jadi cahaya yang warna hijau kita nampak tu adalah fungsi komponen skrin berpendah floor tu menghasilkan tumpuk cahaya. Kalau kita tengok A adalah memanaskan katod pada suhu tinggi. Katod dipanaskan oleh filamen tungsten. Yang kedua, B, memancarkan elektron. Yang pancarkan elektron adalah katod. Yang C, menarik elektron supaya elektron memecut sehingga mencapai halaju tinggi. Yang menarik elektron tu adalah anode. So jawapannya adalah D. So sekian sahaja untuk topik kita hari ini, iaitu bab 5 elektronik 5.1 elektron. InsyaAllah cikgu akan sambung untuk video yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi. Itu sahaja. Assalamualaikum.